Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya memulakan ucapan penggulungan ini dengan mengajak seluruh ahli yang berhormat bersama-sama merenung firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu, maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya merafak sembah menjunjung kasih atas titah diraja oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong semasa majlis istiadat pembukaan mesyuarat pertama Tunggal kedua Parlimen ke-15 tahun 2023 pada 13 Februari 2023 yang lalu. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas keprihatinan semua ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sepanjang tempoh usul menjunjung kasih dan perbahasan titah diraja dalam sesi sidang Parlimen Dewan Rakyat pada kali ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, seramai 10 ahli yang berhormat telah membahaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan hal ehwal agama. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Parit membangkitkan tentang institusi tahfiz negara dan mencadangkan agar kerajaan menyelaras pengurusan tahfiz dalam aspek tadbir urus yang mantap dan berkesan serta menyediakan mekanisme pengiktirafan dan pensijilan bagi para penghafaz Al-Quran. Sebagai makluman Dewan Yang Mulia ini, Dasar Pendidikan Tahfiz Negara ataupun DPTN meliputi teras dan strategi yang merupakan sebuah dasar yang bersifat menyeluruh dan menjadi rujukan dalam usaha memperkasa pendidikan tahfiz. 5 teras utama ialah memantapkan undang-undang dan penguatkuasaan, mewujudkan model institusi tahfiz, mewujudkan kurikulum pendidikan tahfiz yang sesuai dengan arus perdana, memperkasakan tadbir urus institusi tahfiz dan mewujudkan sistem pengiktirafan dan pensijilan bagi institusi tahfiz. Bagi tujuan penyelarasan pengurusan tahfiz, melalui Pelan Tindakan Dasar Pendidikan Tahfiz Negara 2.0, JAKIM telah membangunkan garis panduan pengurusan institusi tahfiz pada tahun 2022 hasil perbincangan bersama dengan pihak berkuasa agama negeri, Persatuan Tahfiz Swasta dan agensi kerajaan yang berkaitan. Ini adalah bertujuan untuk penyelarasan di peringkat negeri. Garis panduan ini dibangunkan dengan sasaran mencapai tujuan membantu pengurus tahfiz meningkatkan kemahiran tadbir urus dengan lebih teratur dan sistematik. Juga memastikan pengurusan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran akan membentuk hala tuju pendidikan tahfiz yang jelas serta memastikan murid tahfiz diberi pendedahan dan aktif dalam pendidikan co-kurikulum di pelbagai peringkat. Garis panduan ini juga meliputi komponen-komponen berikut iaitu pengurusan dan pentadbiran institusi tahfiz, pengurusan kurikulum, pengurusan hal ehwal murid dan juga pelaksanaan aktiviti co-kurikulum. Antara aspek-aspek yang diambil kira di dalam garis panduan ini termasuklah pengurusan kewangan, sumber manusia, prasarana, kebajikan murid, kesihatan dan keselamatan. Dari aspek pengiktirafan,
Pelaksanaan sijil tahfiz Malaysia oleh Darul Quran JAKIM merupakan satu usaha pengiktirafan sijil hafazan para hufaz 30 juzuk. STM adalah terbuka untuk para hufaz yang telah khatam 30 juzuk Al-Quran dengan syarat syahadahnya diperakui oleh madrasah tahfiz masing-masing. JAKIM telah siap membangun standard pengiktirafan tahfiz Malaysia bagi mengiktiraf institusi dan juga hufaz. Melalui standard ini juga dibuat penambahbaikan berkaitan pelaksanaan sijil tahfiz Malaysia. Pengiktirafan institusi tahfiz akan dinilai berdasarkan 7 bidang kriteria, iaitu yang meliputi aspek kepimpinan institusi, pengurusan kurikulum dan co-kurikulum, hal ehwal murid, yakni kemenjadian murid, penilaian murid dan PDP, pengurusan tenaga guru, pengurusan organisasi dan sumber pendidikan dan penambahbaikan kualiti berterusan. Standard ini beserta instrumen penilaian juga telah siap dibangunkan pada tahun 2022 dengan kerjasama pihak berkuasa agama negeri, Persatuan Tahfiz Swasta, institusi pendidikan awam dan swasta serta agensi kerajaan yang berkaitan. Program rintis bagi pengiktirafan institusi tahfiz insya-Allah akan dilaksanakan pada tahun ini. Dalam masa yang sama, di peringkat negeri juga turut dilaksanakan program Isbat Hafazan Quran bertujuan untuk mengiktiraf hufaz yang committed dengan pengekalan hafazan dengan pemberian bayaran insentif sebagai galakan. Tuan Yang Dipertua, yang berhormat Pengkalan Cepa mencadangkan supaya pendidikan kafar dibawa masuk ke dalam sistem pendidikan arus perdana serta menggabungkan kurikulum pendidikan Islam dan kurikulum kafar serta waktu belajar kedua-dua kurikulum tersebut. Kerajaan mengucapkan terima kasih atas cadangan berkenaan. Walau bagaimanapun, perkara ini perlu kepada kajian dan perbincangan lanjut di antara JAKIM, Kementerian Pendidikan Malaysia, pihak berkuasa agama negeri dan pihak-pihak yang berkepentingan bagi menilai kebolehilaksanaan cadangan ini. Yang berhormat Kuala Kedah mencadangkan agar kerajaan dapat mempertimbangkan beberapa sekolah agama rakyat terpilih sebagai projek rintis bagi pelaksanaan program TVET dan seterusnya menawarkan sijil kemahiran tahap 1 dan 2. Kerajaan menyambut baik cadangan untuk mewujudkan program TVET di sekolah agama SAR yang terpilih sebagai projek rintis. Program TVET telah pun menjadi antara intervensi dasar pendidikan tahfiz negara untuk institusi pendidikan tahfiz swasta di seluruh negara. Pada masa ini, terdapat 30 buah institusi tahfiz yang telah melaksanakan program TVET dan ia boleh diperluas kepada sekolah agama rakyat yang lain dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Kemahiran, College Community, Giat Mara atau beberapa agensi yang berkaitan. Agensi agama menyahut baik saranan Yang Berhormat Jerai agar tulisan Jawi dimartabatkan semula oleh kerajaan. Pihak JAKIM telah melaksanakan polisi 30% penggunaan tulisan Jawi dalam bahan-bahan promosi dan penerbitan JAKIM. JAKIM juga telah menekankan pemakaian name tag Jawi oleh pegawai dan kaki tangan JAKIM pada setiap hari Jumaat. JAKIM juga mempunyai pegawai yang telah dilantik sebagai Munshi Jawi oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Munshi Jawi ini telah membantu jabatan dan dalam penggunaan tulisan Jawi yang tepat bagi urusan rasmi jabatan. Pak Menteri, Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Dipertua, terima kasih kepada Menteri. Saya bersetuju dengan pemberkasaan tulisan Jawi. Walau bagaimanapun sekarang ini terdapat dua jenis tulisan Jawi. Satu Jawi Za'bah, satu lagi Jawi yang dibuat oleh DPP.
Walau bagaimanapun bila kita lihat kepada makna asal Jawi tersebut, bila penggunaan yang dimasukkan perkataan tambahan, huruf-huruf tambahan menyebabkan lari daripada makna yang asal. Jadi sebagai contohnya di Kelantan, sehingga hari ini penggunaan minit mesyuarat ahli majlis mesyuarat kerajaan Exco masih lagi menggunakan Jawi. Jadi kadang-kadang terdapat kekeliruan untuk penggunaan kita antara DBP dengan Sa'ba. Jadi adakah pihak kerajaan akan melihat balik kepada penggunaan Jawi yang dibuat oleh BBP agar ianya bersesuaian dengan maksud asal sebenarnya, contohnya perkataan asal bahasa Arab, perkataan nikmat contohnya. Bila digunakan dengan perkataan qaf bukan ataupun kaf bukan ain, lari makna daripada perkataan asal. Jadi saya mohon pandangan yang berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat. InsyaAllah saya ingat JAKIM akan melihat, akan menyimak semula dan kita mengharapkan dengan simakan yang dibuat tadi itu kita akan memperbaiki dan melihat kepada Jawi yang boleh diterima supaya makna sebenar asal tadi itu tidak akan lari. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Hormat Menteri, laluan isu yang sama berkaitan dengan ejaan yang sepatutnya disebut dalam bahasa Arab tapi bila ditulis dalam bahasa tulisan Rumi, budak-budak pun dia tak panggil Ridwan, panggil Rizwan. Patutnya Ridwan, tapi sebab dieja R-I-D-Z, jadi kanak-kanak sampai kita orang tua pun panggil Rizwan, tidak Ridwan. Dia lari pada makna yang sebenar. Apa pandangan Pak Menteri? Saya setuju dengan Yang Berhormat atas pandangan tersebut dan saya rasa perkara ini perlu dilihat dan seperti mana yang saya respons kepada Yang Berhormat Tumpat tadi itu, JAKIM akan mengambil inisiatif ini untuk melihat dan supaya makna sebenar apabila diletak kepada tulisan Rumi tadi itu tidak merubah ejaan Jawi yang sebenar tadi. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, masalahnya bukan sekadar mengubah makna, menyebut pun ikut ejaan. Ya. Itu masalah dia. Kalau walaupun dia eja Rizwan, tapi kalau disebut Ridwan, okey lagi. Jadi akibatnya sampai bila-bila pun kita yang dah dewasa pun terikut. Perak Darul Rizwan, tidak Ridwan. Tuh. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang Bertua, Yang Berhormat Shah Alam pula menyarankan agar Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama untuk mengambil peranan secara bersepadu dalam mendidik anak bangsa menjayakan rukun hormat negara madani, memupuk kesatuan, perpaduan dan kesejahteraan negara. Kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sentiasa komited untuk mendidik anak bangsa dalam menjayakan rukun hormat yang merupakan salah satu daripada 6 rukun Malaysia Madani, memupuk perpaduan dan kesejahteraan negara melalui pelbagai inisiatif yang digariskan dalam Teras Strategik Pelan Tindakan Sosial Islam PTSI seperti berikut. Teras yang pertama iaitu pengukuhan institusi keluarga. Nilai hormat menghormati bagi memupuk semangat kesatuan, kejiranan, perpaduan untuk kesejahteraan negara ini sentiasa diterapkan di dalam modul yang berkaitan seperti modul keibubapaan, modul pembangunan keluarga Islam dan program pembangunan sosial, modul kesukarelawan dan lain-lain lagi. Manakala teras yang kedua, pemerkasaan pendidikan agama. Dalam pemerkasaan pendidikan agama, JAKIM sentiasa komited melaksanakan inisiatif bagi menerapkan nilai hormat menghormati rakyat madani, memupuk kesatuan, perpaduan dan kesejahteraan negara melalui program pengukuhan kelas fardu ain (KAFA) dan juga program pembelajaran dan pelajaran di institusi akademik JAKIM seperti Darul Quran, Institut Pengajian dan Dakwah Sabah (IBDAS) dan Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak (IKMAS). Selain itu, kurikulum dan silibus kelas takmir yang dilaksanakan di seluruh negara juga akan menerapkan nilai-nilai positif ini dalam sesi bimbingan dan pengajaran. Inisiatif dan program bagi memupuk nilai-nilai murid ini juga telah dinyatakan di dalam garis panduan pelaksanaan program penghayatan nilai-nilai Islam
dalam perkhidmatan awam. Untuk makluman Yang Berhormat, pelaksanaan pelan dan garis panduan tersebut adalah melalui program rentas kementerian dan agensi di peringkat persekutuan dan negeri. Mekanisme pelaksanaan program juga bersesuaian dengan situasi dan keperluan semasa, sama ada secara bersemuka dalam talian atau dengan mengedarkan infografik dan risalah melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram dan lain-lain lagi. Ya, Mak Menteri. Luan Menteri. Kuala Kerau. Ya, Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Mak Menteri. Tadi disebut tentang program rentas kementerian. Yang apa yang saya dapat tahu, JAKIM membekalkan seorang pegawai agama di IPD polis. Cuma saya nak tahu apakah penghantaran itu dihantar bersama modul untuk mencapai matlamat penghayatan nilai-nilai murni untuk diserapkan di dalam PADRM. Terima kasih. Yang Berhormat Kuala Kerau, memang benarlah ada pegawai kader JAKIM yang dihantar di Baka polis, dan saya akan dapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan modul yang dibawa, tetapi pegawai kader tersebut memainkan peranan untuk memberikan tunjuk ajar dan panduan tentang penghayatan Islam semasa berada di Baka tersebut. Terima kasih. Minta penjelasan sikit, Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya tertarik dengan apa yang disebut Yang Berhormat tentang pegawai kader JAKIM, yang mana banyak juga ditempatkan di institusi-institusi termasuk di bawah JKM, di Kementerian Pembangunan Wanita, yang mana institusi ini kadang-kadang contoh institusi rumah untuk orang tua, hanya ada satu orang pegawai JAKIM, sedangkan beratus penghuni yang memerlukan bimbingan. Jadi adakah hasrat pihak kerajaan untuk menambah lagi kader-kader pegawai JAKIM ni untuk ditempatkan di institusi-institusi penting, terutama di institusi pusat-pusat jagaan di bawah kerajaan, yang untuk membimbing mereka terutama dalam bimbingan agama? Terima kasih Yang Berhormat atau panjang. Satu lagi Yang Berhormat. Ya. Last ya. Saya nak minta pandangan Yang Berhormat. Dalam kes-kes tertentu, terutama di Sabah, di Sarawak, pengambilan guru-guru takmir yang boleh dimanfaatkan untuk mengajar di pendalaman Sabah, Sarawak, kalau boleh direndahkan silibus ataupun sewaktu menghadiri ujian bertulis ataupun tumuduga, setengah-setengah tu dia boleh mengajar fardu ain sebab dia pernah mengaji agama. Tapi kalau disuruh baca kitab dan sebagainya waktu tumuduga, banyak tak lepas. Jadi untuk membolehkan supaya mereka boleh berkhidmat di pendalaman, saya cadangkan supaya silibus ataupun tata cara temuduga dan ujian bertulis sebagai guru takmir itu direndahkan sesuai dengan masyarakat di Sabah, di Sarawak. Mereka boleh mengajar fardu ain tapi kadang-kadang tidak menguasai Jawi, apatah lagi membaca kitab-kitab Arab. Terima kasih. Saya jawab dulu Yang Berhormat Dato' Panjang. Untuk makluman, pegawai kader yang ditempatkan di kementerian tersebut adalah pejawatan yang diwujudkan oleh kementerian tersebut. Jadi kalau di Kementerian Pembangunan Wanita, maknanya pejawatan itu diwujudkan, warnanya adalah di bawah kementerian tersebut. Jadi di pihak JAKIM, kita menyokong cadangan kepada Yang Berhormat tadi itu supaya meramaikan lagi pegawai-pegawai kader ni untuk di tempat-tempat yang lebih strategik untuk menyampaikan. So jadi di pihak JAKIM kita akan sentiasa menyokong permohonan tersebut. Manakala berkaitan dengan Yang Berhormat, soalan berkaitan dengan guru takmir tadi di pendalaman Sabah,
saya teringat dengan kata-kata khatibin nas ala qadri uqulihim. Bila kita berbicara, kita mengikut kadar kemampuan orang yang kita nak sampaikan mad'u tersebut. Jadi saya setuju dengan pandangan tersebut, dan saya ingat silibus guru-guru takmir di Sabah dan Sarawak tadi itu boleh kita teliti silibusnya, dan kita akan buat simakan. JAKIM akan buat simakan, dan termasuk dari sudut penyampaian khususnya di pendalaman Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih, Ahmad. Terima kasih. Menteri, sini. Masa sudah tamat. Sudah tamat. Sila gulung. Ya, Bapak Menteri. Okey, saya akan soalan-soalan yang saya tak sempat jawab tadi itu akan saya kemukakan secara bertulis. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ahmad. Jangan lupa soalan saya pasal tabung haji tu. Sudah. Terima Jadi kasih. Yang penting jangan jual tanah tu. Jempol yang tu ada satu lah soalan saya ni penting untuk maklum Mak Menteri, iaitu saya hari tu minta allowance imam-imam kita ni dinaikkan ke satu kadar yang munasabah lah. Itu sekarang ni dibayar 850 saja allowance. Walhal kalau kita tengok gaji minima hari ini ialah 1,500. Dan mungkin juga kalau ada cadangan di pihak JAKIM, jawatan itu kita kontrakkan dan juga dibagi satu tahap gaji yang minimal lah. Terima kasih, Betul. Pasti Salak setuju. Okey. Terima kasih, Ahmad. Kita akan hantar jawapan bertulis. Kalau kerau nyokong. Terima kasih. Terima kasih.